Okey, cikgu sambung kelas Okey, cikgu sambung kelas. Berkaitan kita akan sambung tajuk sistem fungsi. Yang cikgu bagi contoh yang pertama meja lah. Okey. Sana cikgu tarik kamera pergi bawah sikit. Okey. Ini adalah sistem fungsi. Okey, bagi sebuah meja. Yang pertama kita ada komponennya. Yang pertama kita ada skru, kita ada buku. Okey, kemudian kita ada lantai, kaki meja dan muka meja. Semua komponen ini bergabung dan mewujudkan satu produk yang dinamakan meja. Masing-masing komponen-komponen yang ada dekat yang gambar yang kamu nampak tu mempunyai fungsi dia tersendiri. Kita tengok di bawah contoh Ini sistem fungsi Yang pertama muka meja. Okey, fungsi dia memegang apa-apa objek yang kita boleh letak atas meja, buku ke, beg ke, gelas ke, cawan ke, apa-apa objek ataupun beban yang kita letakkan di atas meja. Jadi semua ni dipegang oleh muka meja. Tu orang sebut sebagai muka meja lah. Okey. Yang kedua kaki meja. Kaki meja ni memegang apa? Kaki meja memegang muka meja. Okey. Kalau dia tak pegang muka meja, takkan muka meja dia nak terapung. Okey, kemudian skru. Skru dia pegang apa? Skru memegang kaki meja dan muka meja. Skru ini adalah yang memegang kedua-dua komponen utama ni, iaitu kaki dan muka meja. Kalau tak ada skru, kita pakai klip saja mungkin tak kuat. Okey. Jadi fungsi dia mungkin terganggu. Baik, jadi ada skru. Skru itu memegang dan juga komponen itu boleh dilaksanakan lebih berkesan lah. Kemudian yang last sekali kita ada lantai. Okey, lantai ni memegang meja, takkanlah meja kita terapung kan. Okey. Seterusnya, okey, hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Yang pertama produk, kemudian fungsi dia objek. Okey, produk ini menjalankan fungsi. Okey, produk ini menjalankan fungsi. Objek ni parameter yang berubah disebabkan tindakan yang dijalankan. Contoh produk meja. Yang pertama meja. Fungsi dia memegang buku ataupun beban. Kereta, fungsi apa? Mengangkut manusia. Okey. Cermin mata, fungsi dia membias cahaya ataupun untuk kita nampak lebih jelas. Pen, fungsi dia memegang dakwat. Okey, memegang dakwat. Kita tak boleh kata pen tu fungsi dia menulis perkataan. Pasal yang menulis itu adalah tangan manusia. Jadi pen tu memegang dakwat, kemudian tangan manusia digunakan untuk menjalankan fungsi pen. Okey, faham Okey. Kipas. Okey. Menjalankan fungsi kipas menjalankan fungsi. Fungsi kipas ni untuk apa? Mengurangkan suhu. Okey, manusia ni rasa panas. Bila kita pakai kipas ni, rasa panas itu ditukar kepada rasa sejuk yang nyaman lah. Okey. Contoh. Okey, itu bagi satu contoh hubung kait. Contoh hubung produk dengan objek dari segi fungsi. Okey, kamu boleh bagi contoh. Kamu boleh cari contoh dan kamu boleh ceritakan contoh tersebut pada contoh apa kamu nak serta dalam grup. Kamu boleh mesej. Kalau kata kamu dah segan, kamu boleh bagi contoh tu pada adik-adik ataupun ahli keluarga kamu lah. Okey, contoh yang kita belajar hari ni kan. Okey, bagi contoh apa yang ada di sekitar kamu untuk kamu bagi lebih faham berkaitan dengan membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsi inilah. Okey. Okey, ni gambar daripada salah seorang pelajar nama Amirul Ikmal pada tahun 2018. Okey, dia ambil sebiji basikal. Jadi banyaklah komponen yang ada pada sebiji basikal ni kalau kita nak buat hubung kait. Kita ada skru, kita ada tongkat, kita ada pedal. Bagi pelajar yang kreatif kalau nak buat mesin padi pun boleh. Kalau nak buat mesin padi lah. Akutlah dia nak buat kereta ke, dia nak buat motor ke, jenuh senarai komponen-komponen masing-masing ada fungsi. Jadi kita kena senarai lah, banyak sikit. Okey, jadi pelajar ni dia kreatif. Dia boleh nampak lah semua komponen yang ada pada sebiji basikal dan juga fungsi-fungsi dia lah. Okey, ni contoh Okey, ni salah satu contoh lagi. Okey, ini adalah sistem fungsi bagi sebuah basikal. Contoh
Yang ni dia lebih ringkas dan kamu boleh faham lah. Okey, yang pertama kita ada tiup tayar. Fungsi apa? Tiup tayar ni memegang tayar basikal lah. Yang kedua kita ada tempat duduk. Okey, memegang manusia. Bukan kata dia pegang tu orang tak. Fungsi dia tu diertikan sebagai memegang. Jadi contoh macam meja, muka meja, memegang buku. Takkanlah muka meja tu pergi pegang buku kan. Jadi kita nak sebut perkataan yang lebih sesuai, fungsi dia memegang lah. Kita kata tempat duduk. Nak kata fungsi apa tempat duduk tu? Untuk menampung manusia. Jadi tak apa nak sesuai. Jadi digunakan perkataan memegang tu untuk merujuk kepada semua jenis fungsi. Okey. Contoh yang ketiga kita ada roda. Roda ni menghasilkan pergerakan. Objek dia adalah basikal lah. Okey, kemudian kita ada pemegang. Okey, kita ada pemegang ataupun handle lah. Okey, menentukan arah. Objek siapa? Manusia lah. Okey, kemudian kita ada gear untuk mengubah kelajuan merujuk kepada untuk basikal. Okey. Ini adalah salah satu lagi model fungsi. Okey, model fungsi ini menggambarkan keseluruhan hubung kait antara komponen dengan kesannya dalam satu sistem. Okey, dalam satu sistem lah. Yang tadi dia tunjuk gambar dan kita buat senarai dalam bentuk jadual. Yang ni tak. Yang ni kita buat hubung kait. Okey. Model fungsi tu kita buat hubung kait dan juga kita menggunakan garisan interaksi. Okey. Nanti cikgu tunjuk garisan interaksi ni. Apa maksud garisan interaksi? Oh, sorry. Okey, ni contoh model fungsi lah untuk meja. Sana. Okey ni. Okey. Garisan interaksi. Okey, kita tengok nah. Yang pertama kita tengok ada garisan yang sama saja tu. Mewakili garisan berguna. Okey, garisan berguna ataupun normal. Okey, yang kedua, kita ada garisan putus-putus. Mewakili, maksud dia lah, garisan putus-putus itu maksud apa? Berguna tapi tidak mencukupi. Okey, kita ada garisan yang ketiga. Garisan yang sama tapi tebal. Dia hitam, dia gelap sikit. Okey, merujuk kepada berguna tetapi berlebihan. Okey, kita ada garisan yang keempat. Garisan yang bentuk macam tu. Yang membentuk ada lengkung-lengkung macam tu kan. Itu adalah dia merujuk kepada garisan yang bermasalah lah. Okey, ataupun harmful. Okey, dah kenal dah ya simbol-simbol garisan ni, contoh-contoh garisan. Okey, kita tengok balik slide yang sebelum tu. Okey, tengok slide yang sebelum ni baru kamu faham lah. Tadi tak faham maksud garisan tu garisan apa. Okey, contoh dekat sini. Okey, kamu ada nampak dekat sini. Cikgu bubuh warna sikit. Okey, nampak tak? Yang ni apa dia? Merujuk kepada apa? Garisan apa? Merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada garisan berguna. Okey, ataupun normal. Okey, itu yang pertama normal Okey, cikgu padam. Kita nampak pula ni cikgu bulat ni nak bagi kamu nampak lah tu antara salah satu daripada 4 jenis garisan yang ada. Okey. Yang kedua. Dia tak sama dengan yang pertama tadi. Yang ni dia lebih tebal, lebih terang. Merujuk pada garisan apa? Berguna tetapi berlebihan. Berguna tetapi berlebihan. Okey. Okey. Kemudian kita ada yang ketiga. Ni contoh garisan dia. Ni garisan bermasalah. Okey, garisan yang macam ni garisan yang bermasalah. Daripada gambar rajah yang ada dekat sini, contoh ni model fungsi ni, ada tiga jenis garisan kita dah pakai. Satu je jenis garisan kita tak pakai. Garisan apa? Kalau ingat tadi daripada 4 jenis garisan apa? Garisan putih-putih Okey, garisan putih-putih yang kita tak gunakan kat sini. Okey, untuk tajuk ni lah untuk
untuk contoh ni kita tak pakai, tapi untuk contoh-contoh berikutnya mungkin ada yang kita guna. Okey. Okey. Seterusnya nah. Okey, contoh tengok dekat sini. Tiub tayar memegang roda. Jadi berguna. Kemudian roda memegang tempat duduk. Garisan dia berguna. Jadi dia tak ada masalah. Dia normal. Itu semua normal. Fungsi dia ikut fungsi yang normal. Tempat duduk memegang manusia. Masih lagi normal. Kemudian rantai memegang roda. Kemudian rantai memegang tiub tayar. Dekat sini kita tengok garisan dia agak tebal dan juga ini bermaksud berguna tetapi berlebihan. Maksud dia akan ada masalah di satu-satu masa. Rantai ini boleh jadi memberi masalah kepada tiub tayar dan juga roda. Okey, sebab tu garisan dia tebal macam tu. Kemudian kita tengok minyak pelincir kering atau kehausan. Okey, kemudian dia ada garisan yang macam ni. Maksud dia memberi masalah. Okey, dia memberi masalah kepada rantai. Minyak pelincir yang kering dan kehausan itu yang menyebabkan rantai kita rosak. Dan juga bila rantai rosak, dia akan memberi beban yang berlebihan lah kepada roda dan juga tiub tayar. Itu boleh menyebabkan masalah pada masa akan datang. Okey. Seterusnya, bila dah tadi kita tengok minyak kering dan kehausan tu, rantai jadi apa? Rantai jadi putih. Okey, rantai kita akan jadi putih. Okey, faham lah? Okey, ni contoh garisan tadi. Cikgu tunjuk dah. Okey, ni model fungsi untuk meja. Okey. Lantai memegang kaki meja memegang muka meja memegang buku. Kemudian skru memegang kaki meja dan muka meja. Ini semua garisan-garisan dia berguna dan normal macam biasa. Akan tetapi, sorry. Cikgu tajak lah. Tapi tengok ni. Okey, tengok dekat sini. Jadi cikgu terlajak lah. Okey, kita tengok dekat sini. Skru. Kita tengok skru. Kelembapan ni dia memberi masalah kepada skru. Kelembapan memberi masalah kepada skru. Bila kelembapan memberi masalah kepada skru jadi apa pada meja ni? Bila skru dalam keadaan sentiasa lembap, maksudnya skru dia akan berkarat. Bila skru dalam keadaan berkarat, dia akan memberi masalah lah. Dia akan memberi masalah kepada muka meja dan juga kaki meja. Nampak tak garisan? Jenis garisan dia tu. Ni garisan putih-putih ni. Nampak? Okey? Garisan putih-putih itu merujuk pada memberi masalah. Kemudian apabila garisan tersebut dah bermasalah, dia akan turut mempengaruhi kaki meja memegang muka meja memegang buku. Semua akan terganggu. Maksud dia bila skru tu lembap, sentiasa dalam keadaan lembap, kelembapan tu memberi skru itu dalam orang kata berkarat. Bila skru berkarat, dia nak pegang kaki meja pun tak boleh, dia menjadi goyang lah. Dia nak pegang muka meja pun dia tak ada kemampuan. Jadi kemudian muka meja nak pegang, kaki meja nak pegang muka meja pun dah tak ada kemampuan. Muka meja nak pegang beban ataupun buku pun dah tak ada kemampuan. Itu masalah dia. Okey, faham lah? Okey, setakat itu dulu pelajaran kita pada hari ini. Nanti cikgu akan teruskan untuk tajuk-tajuk berikutnya. Selepas pada untuk tajuk masih lagi dalam tajuk penyelesaian masalah. Analisis penyelesaian masalah. Kita masih lagi dalam tajuk tu. Banyak lah, tajuk ni banyak. Nanti cikgu akan terangkan satu-satu lah. Cikgu harap kamu kalau tak faham, kamu ulang tengoklah banyak kali sikit. Tak ada masalah lah. Okey, ada apa-apa kamu boleh tanya cikgu dalam grup. Ataupun telefon cikgu tulis sendiri tak apa. WhatsApp cikgu pun tak apa. Okey, jumpa lagi. Bye.